Assalamualaikum. Orang pertama Luqman Hakim, Nur Anis Khairul Bariyah, Masya Allah, Zainun Abdul Rahman, Yanti Hamid. Hari ni tak drive waktu pagi ke? Yani Sarah Aisyah Zam, Suzana Amiruddin, Aziz Ramli, Mariah, alamak siapa nama dah terlepas tu, Ena Salina, Rafidah Abdullah Nid, Nur Rashikin Ismail, Shima Rose, InsyaAllah. Rahimah Abdul Rahman, apa khabar kak? Apa nama China ni? Tak tahu nak baca. Murtiani Muji, Daun Pandan Wangi, Nurliati Hairi, Haji Ismail, Nur Ain Mahfuz, Wuryanti Wu, Zainab Buyung, Faizah Ahmad, Kefli Zul, Nuriha Sahak. Saya rasa bahagia bila menyebut nama-nama sahabat La Tahzan. La tahzan inna Allah ma'ana, La tahzan inna Allah ma'ana. Sekejap lupa nak belik bab apa hari ni. Jangan seperti biasa, tidak perlu sama. Hari ni minum air keruh. Jikalau, terima kasih 50 stars. Assalamualaikum. Rin Ali kata tudung ustazah dah macam kulit Fasabrun Jamil. Kulit terkejut Kenapa tak ada? Kenapa langsung tak ada? Hari-hari ada je muskilah kabir. Muskilah kabir. Tak ada penonton. Kosong. Nur Faiza, amboi kau Jaja, mestilah sedap minum air keruh Jaja. Sekejap ya, nak tengok dekat handphoneku. Sekejap. Share link dekat Telegram je. Satno, sahabat-sahabat, share link ni dekat dekat mana? Dekat Telegram. Mana live hari ni tak muncul pun? Tak ada. Pelik. Share link dekat Telegram je. Satno, sahabat-sahabat. Share link ni dekat hilang. Dekat mana? Dekat selalu minum air jernih. Hari ni minum air keruh. Bila minum air keruh tu maknanya tak sempat makan lah tu. Bagi dia tenaga sikit, insyaAllah. Sekejap kita habiskan
Air keruh kalau sejuk lagi buang terus, tak boleh nak minum. Susu dia tu macam tu kan. Syukur Alhamdulillah. Kenapa syukur kalau boleh minum sahabat? Terus macam teringat kawan-kawan, pakcik-pakcik, makcik-makcik kita yang duduk dekat hospital yang nak minum pun tak boleh. Ketika saya ziarah, ni Kak Rahimah Abdul Rahman ada kan? Ketika saya ziarah beliau hari Isnin lepas, suaminya kena stroke tu kan? Dia cerita beberapa hari seminggu kot dia minum, makan semua pakai tiup. Macam mana dia bagi tahu Ustazah, doktor latih dia untuk gunakan semula salur makan kita ni lah. Nak guna air, nak masuk air supaya tak tersedak. Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Banyak benda sebenarnya dalam hidup ni kalau kita perhati, kalau kita bergaul dengan ramai orang, kita akan dapat nampak betapa hidup ni tak sempat pun untuk memikirkan tentang keluh kesah pasal kenapa aku tak diberikan nikmat begitu, sebab terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tak terhitung sahabat-sahabat. Kak Jamilah Osman dah jumpa dengan Makcik Sania. Apa khabar Makcik Sania kita? Ustaz pujilah Kak Jamilah Osman punya calon tajaan umrah tu. Dia sangat behave kat Mekah Madinah, langsung tak menyusahkan. Masya Allah, tabarakallah. Dan Ustaz kata ada hikmah besar yang kita bawa Makcik Saniah tu. Adalah dari segi macam Alhamdulillah penyusunan bilik kan. Pada asalnya Ustaz Azwan kan duduk dalam grup, tapi bila masuk orang perempuan seorang, lebih mudah penyusunan bilik semua. Ya Allah Tuhan, Allah tak pernah silap mencaturkan takdir hidup kita, semuanya yang terbaik, subhanallah. Saya baru discharge operation buah pinggang. Linda, Masya Allah. Semoga Allah beri terus kesembuhan sahabat Latahzan. Apa namanya tadi? Linda Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah, saya sayang anda semua kerana Allah. Jom tundukkan hati kita, banyak belajar daripada siapa sahaja di sekeliling kita. Orang tu kita suka atau kadang-kadang mungkin orang tu kita tak suka, banyak mendatangkan masalah pada kita. Tapi sebenarnya melalui dia pun kita dapat banyak pelajaran yang Allah jentik hati kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita subhanallah sekejap kita belum baca doa. Kita belum baca doa. Okey, kita mulakan dululah dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat yang dirahmati Allah? Saya doakan semua ketika kita mendoakan diri kita sendiri, meremang bulu roma ni. Masya Allah. Mesti ada di hati kita. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Dr. Maizura Rahim, sana helwah doktor, Masya Allah. Sana helwah ya Jamil. Macam tu. Masya Allah. Dr. Maizura Rahim, seorang yang bekerja dalam bidang profesional lah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Doktor di Hospital Taiping, doktor dengan kanak-kanak banyaknya. Ya Allah Tuhan. Tapi saya pelik sejak awal PKP dulu, sempat je dia istiqamah dalam majlis ilmu. Sampai saya dah biasa, doktor pernah join rihlah kami semua. Saya ngusik dia.
tak buat kerja ke, duk sempat je pergi hadir majlis ilmu, pagi pun dia ada, petang pun dia ada. Kita tahu doktor-doktor kita ni sibuk, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi Dr. Maizura antara orang yang sentiasa. Semalam kot saya antara yang hujung-hujung mungkin wish birthday untuk doktor. Mudah-mudahan Allah bagi anugerah kebaikan, keselamatan, kesihatan, dunia akhirat, sentiasa khidmat demi ummah kerana Allah. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Siapa lagi birthday hari ni? Amin Nurmah Abdul Manan. Amin. Lagi yang bercita-cita nak menunaikan umrah, Masya Allah. Sahabat-sahabat, pasti anda yang berniat berhajat, Allah akan sampaikan walau dengan apa cara sekalipun. Percayalah. Mas Lina Haji Bagiran, apa khabar kekanda kita? Untuk yang tak tahu, Kak Mas Liza Bagiran, kita punya pencatat nota. Dia bagi ke tak bagi, Ustazah cakap ni. Tapi Ustazah perlu bagi tahu sebab kalau orang nampak mana nota Kak Mas Liza ni, dia sedang bersama suami, dengan suami dia ke Kak Mas Lina? Berada di Turki holiday. Semoga selamat dalam perjalanan, berada di sana. Selamat juga ketika baliknya nanti dapat bersama-sama kita. Okay? Ada Wiyah Kasim dari Korea. Saya nampak anak anda kepada Cik Siti Atikah Tukimin kita yang berada di Australia pun bersama-sama menonton. Saya nampak beberapa nama baru juga. Saya tak sempat menyapa ketika doa tadi. Mungkin juga pengikut kepada page Ustaz Said Nur Hisham. Malam tadi saya sebutkan tentang kuliah jam 7 pagi kita. Bagi yang baru jangan terkejut kalau buka-buka pukul 7. Nurmazihanya ke ataupun siapa yang dia kata doakan baru dapat tahu kanser otak. Semoga Allah permudahkan, semoga Allah berikan kebaikan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, semoga sahabat kita, Masya Allah, diberi kesembuhan berkat berada dalam majlis ilmu ini, insya Allah. Bersahabat dengan sahabat La Tahzan, semoga Allah pandang kita dalam circle yang dirahmati Allah. Macam-macam hari-hari kita dengarkan sahabat-sahabat yang sakit, kita doakan kesembuhan. InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah yang sedang dirundung permasalahan, tak perlu tulis pun kat sini kalau kita terpaksa mention nama orang tu, nama orang yang mengaibkan. Semoga Allah bagi insya-Allah jalan keluar atas setiap permasalahan. Setiap kita pun diuji dan kita berpagi-pagi untuk mencari satu kekuatan, motivasi untuk diri, untuk kita teruskan kehidupan ini. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Dan saya minta maaf sangat-sangat sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau ada orang baru macam tak faham, tak boleh terima cara Ustazah. Sebab Ustazah bukan orang alim macam para masyaikh, guru-guru kita yang lain kan. Ustazah bukan orang alim. Wallahi Ustazah bukan orang alim. Jadi tugas saya setiap pagi, sebab saya nak hidup dengan bahagia, dengan ceria, saya kena cari jalan. Saya cari jalan dengan saya suka membaca. Saya suka cari jalan dengan saya mengambil kata-kata hikmah daripada orang-orang alim. Jadi saya membaca seorang-seorang, saya rasa macam rugilah. Sebab Allah bagi sikit kelebihan untuk Ustazah, boleh sebenarnya biasa dilatih bercakap daripada sekolah rendah dulu. Jadi Ustazah rasa sikit pun kelebihan yang Allah bagi kat Ustazah ni adalah saya boleh bercakap di hadapan anda. Kan, walaupun saya seorang-seorang dalam bilik dinding hijau putih ni, saya rasa anda bersama-sama dengan saya. Saya rasa bahagia sangat. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab saya rasa saya dikelilingi oleh circle yang sedang sekarang ni kehidupannya diserahkan kepada Allah. Apapun yang berlaku, ya Allah, aku serahkan diri aku kepada Engkau. Inilah maksud Islam sejahtera. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Masya Allah, tabarakallah, anda sahabat-sahabat kalau tengok Ustazah macam gelak-gelak je kan. Sebab tu bila saya pergi mana-mana, macam suami Kak Rahim Abdul Rahman tu kan, dia kata sejak saya duduk kat rumah ni saya nak buat apa. Masya Allah, siapa ni yang dengar ceramah Ustazah masa di Grand Maulid. Saya minta maaf juga, ada banyak ketidaksempurnaan berbanding Ustazah Hafizah, berbanding Oki Setiana Dewi. Sebab ketika saya berada dalam Grand Maulid tu pun saya melihat sahabat-sahabat La Tahzan. Jadi kadang-kadang Ustazah kata, macam mana aku nak twist ni, nak bagi sopan-sopan sikit lah bahasa. Masya Allah. Sebab saya adalah saya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya tak reti macam
Sebab kita dah hari-hari kan, bila ada orang lelaki kata saya pun follow kuliah Ustazah, saya minta maaf tuan-tuan haji, bakal-bakal haji sekalian, saya minta maaf. Saya lebih kepada kalaulah wanita-wanita yang sedang menonton sekarang berada di depan saya nak jumpa, nak peluk, nak dakap mereka semuanya, Masya Allah. Ya Kak Yat Zakaria, jumpa di SDS Surau Darussaadah. Tadi dah terkikik-kikik dah dengan Kak Kiah kita, Kak Yat. Kak Kiah kata, Ustazah nanti bawa buku amalan harian ya dekat Darussalam. Saya kata Darussalam mana pula ni? Tiba-tiba je Darussalam. Darussaadah. Begitulah kadang-kadang kita jari gumuk lah kalau Ustazah, jari gumuk sebab tersilap type dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, amin. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kata-kata dalam buku Fasabrun Jamil, insya Allah tak banyak sedikit mampu merawat hati kita. Kita masih berada pada bab cara supaya tidak mudah berputus asa. Sekarang kita sampai kepada muka surat 66. Malam tadi saya hadiahkan 3 buah buku yang anda infakkan kepada penonton live Yadim. Moderatornya Ustaz Said Nur Hisham, sebab follower kepada beliau mungkin tak follow kuliah kita ni. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya sukalah untuk bagi tahu mereka kita setiap hari, sebab saya minta maaf kepada yang kejap ada kejap tak ada. Mungkin macam lambat lagi kita nak faham, tapi saya tak tahu macam mana nak belah dada, nak tunjuk pada anda. Kemana-mana saya pergi dan apa yang saya rasa apabila muslimat khususnya bertemu dengan Ustazah, cara berfikirnya lebih matang, tindakannya tidak emosional, sahabat-sahabat, jauh lebih terpimpin ke arah redanya Allah, insya-Allah, apabila dia istiqamah setiap hari. Sebab saya sendiri pun rasa macam tu. Ya Allah, baiknya Nabi SAW yang dia mengajar kita sikit tapi istiqamah. Yang istiqamah ni lah yang luar biasa. Kita dapat gagah berdiri apabila kita didatangi masalah. Ni yang Ustazah Zain nak sebut. Sebab muslimat dirahmati Allah, indahnya bila kita dapat infakkan masa kita, RM kita, apa sahajalah maksud Ustazah, kesihatan kita, idea kita, apa sahaja, walau sebesar kuman untuk agama Allah. Jadi kita ada kerja pagi-pagi ni, para suri rumah yang drive nak pergi kerja, yang hantar anak pergi sekolah, semua kita pun sedang dalam bekerja. Ini ibadah sayang, ibadah. Tapi apa salahnya gantikan hiburan-hiburan lara dalam kereta tu kepada sambil-sambil jam tengah jalan tu dengar mana-mana kuliah. Masya Allah, itu sebenarnya sedang kita macam sanitize hati kita ni pakai Clorox. Gitu sahabat-sahabat. Kata nak mati dengan qalbun salim. Kan kata nak mati dengan qalbun salim. Orang yang mati dalam keadaan qalbun salim ni, dia memulakan hidup dengan kesejahteraan lah. Macam mana kita nak sejahtera? Hanya buat apa yang Allah redha. Buat apa yang Allah redha, sahabat. Okey, kita terus pergi kepada pelajaran hari ini. Ketabahan hati. Ketabahan hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kifli Zul, antara calon-calon lelaki qawam yang saya akan istiqamah dengan majlis ilmu. Masya Allah. Ya Allah, Siti Aminah meremang bulu roma saya. Saya tengah bungkus nasi lemak, Ustazah pun turut mendengar. Masya Allah, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah dalam 1 jam dapat faham 20 minit pun Alhamdulillah. Terbaik Syarifah Al-Idrus. Rupanya baru ni birthday dia juga. Sana hello, Allah panjangkan usia. Junior saya masa sekolah ni. Junior saya masa sekolah, dia kenal sangatlah Kak Muzaidah macam mana, kan? Kalau time nak garang, garang. Kalau time nak gelak, gelak. Okey? Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa yang kata tak sihat ni? Muka surat berapa? Muka surat 66. Semoga sihat. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Cik Siti Atikah Tukimin, nampak anak anda yang kat Australia tu ada tadi? Subhanallah. Baik. Perkara ke-6, muka surat 66. Cara supaya tidak mudah berputus asa. Ada antara kita yang mampu pura-pura bahagia. Bila kita membaca bab ini, subtopik ini, sahabat, kita akan sedikit keliru.
Maknanya kita ni disuruh munafik ke? La, Allah tak suruh kita menjadi orang munafik. Antara mudah nak faham bahasa orang Melayu munafik ni, dia berpura-pura baik Ustazah. Depan lain, belakang lain. Faham dulu sahabat-sahabat, faham dulu. Jangan confuse tak sudah. Jangan. Allahumma salli ala Muhammad. Sambil tunggu pertandingan menembak. Wah, Faraliana Ahmad, dia nak menembak hari ni dekat Langkawi kabarnya. Semoga sukses. Faraliana dan kawan-kawannya sukses. Nak join apa je, rehlah, exercise macam tu, pertandingan apa pun kena betulkan hati. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Hajah Zaza Zainal Abidin, Masya Allah, ramai orang-orang hebat pun menonton kita pagi-pagi ni sahabat. Saya sebenarnya malu dengan Allah, tapi saya jauh lebih malu dengan Allah kalau bikinnya tak serupa cakap. Jadi tiap hari Ustazah Zai mendengar macam-macam masalah ummah sahabat-sahabat. Pastilah saya kena banyak membaca, pastilah saya kena ambil tahu. So sebab tu saya rasa rugi kalau saya baca seorang-seorang. Jadi tujuan saya untuk tidak mengantuk, saya bercakap dengan anda lah. Sebab tu saya tak mengantuk, sebab saya bercakap. Jadi kalau saya menjadi orang yang mendengar, biasa je macam tu kan. Jadi tips untuk tidak mengantuk ketika dalam majlis ilmu adalah jadilah tukang cakap. Sekian dimaklumkan. Okey sahabat-sahabat. Ada antara kita yang mampu pura-pura bahagia padahal sedang terluka. Okay, kalau anda angkat tangan pun Ustazah tak nampak kan. Kita nak angkat, takut-takut dia nak angkat. Ya Ustazah, saya sebenarnya sedang pura-pura bahagia. Sebenarnya hati saya sedang terluka. Dah mula dah kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kamaliah Tok Wan kata Pasir Gudang hujan lebat, tak boleh nak dengar. Allah, kesiannya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semoga Allah permudahkan okey. Saya pura-pura bahagia padahal sebenarnya sedang terluka. Kata kitab ini pelajaran utama pertama kita hari ini. Tidak peduli pada kata-kata orang lain. Meskipun hidup penuh derita, namun yang ditampilkan hanyalah ceria. Ya Allah, hebatnya orang ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Penulis berasa malu. Bahagian ini Alfiah Barakah yang tulis. Penulis berasa malu pada mereka yang mampu bersikap baik-baik saja walaupun keadaan sebenarnya tidak baik. Sahabat, buku Fasabrun Jamil adalah kolaborasi Ustazah Zai dan Alfiah Barakah, penulis dari Seberang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ketika dia menuliskan begini, penulis berasa malu pada mereka yang mampu bersikap baik-baik sahaja walau keadaan sebenarnya tidak baik. Apa yang Ustazah Zai rasa ketika Ustazah dibagi naskah buku ni untuk semakkan? Ustazah pun cakap, betul. Aku ni berapa ramai orang duk lentok kepala dekat bahu lalu menangis menceritakan tentang permasalahannya. Tetapi hakikatnya, Kak, saya tak sangka akak selama ni diuji begini. Ya Ustazah, akak kuat. Kena kuat. Kalau tidak, macam mana akak nak teruskan kehidupan? Allah perlukan akak untuk menjadi jambatan. Maksud sahabat, Allah ni, dia Ar-Razzaq, pengatur rezeki. Contoh, orang mengadu suaminya langsung tak menafkahi keluarga. So, kalau dia yang tidak bangkit untuk menguruskan anak-anaknya, siapa lagi? So, Allah jadikan dia sebagai alat untuk menghantarkan rezeki kepada anak-anak. Maksud sahabat-sahabat, Allah Ar-Razzaq, pemberi rezeki adalah Allah. Jadi, kita selalu bercakap dengan anak-anak. Doakan ibu sihat, sayang. Doakan Allah bagi kebaikan pada ibu sentiasa. Bos ibu pun baik dengan ibu. Tak potong gaji ibu. Contohkan, nampakkan Allah, nampakkan Allah. Sebab kita ni sebagai jambatan saja. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa Allah tu betul ke berkuasa Ustazah? Kenapa tak datang depan saya untuk nah 10,000 senang settle hutang-hutang saya semua? Sahabat, kita kan beriman kepada Allah. Allah yang kita rindui, kita nak jumpa dengan Allah bila kita diistirahatkan di dalam syurganya Allah. Hari ini
Kita berhubung dengan minan nas. Hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Pastikan hubungan kita dengan manusia baik-baik saja. Walaupun hakikatnya mungkin kita rasa kita dalam kondisi yang tidak baik. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah ya Karim, siapa yang suaminya baru meninggal semalam ni? Semoga Allah bagi kekuatan sahabat kami yang tersayang. Masya Allah. Ya, dia menulis kat sini, saya tak tahu nama siapa ni tadi. Subhanallah, saya pura-pura kuat walaupun semalam baru suami saya meninggal. Semalam kot. Kami sahabat-sahabat Latahzan tahu. Sahabat Latahzan kami seorang ni sedang bersedih. Semalam baru kematian suami. Terima kasih untuk diri anda, tahniah. Kerana pura-pura kuat walaupun semalam suaminya baru meninggal. Apatah lagi kamu sahabat, orang yang sudah 10 tahun kematian suami, bila teringat pun masih pura-pura kuat. Kenapa pura-pura kuat? Kita bukan orang munafik. Kita nak bagi tahu seluruh dunia, kekuatan kita, sandaran kita bukan suami yang telah tiada tu, tetapi Allah yang nak aku hidup. Allah yang nak aku hidup. Akulah tukang doa kepada suami aku yang dah tak boleh berdoa. Akulah sahabat-sahabat dirahmati Allah nak meneruskan kebaikan suami aku. Akulah yang nak minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa suami aku. Allah nak kita hidup, maka kita bangkit kerana Allah. Kita kuat kerana Allah. InsyaAllah. Orang yang macam ni, Masya Allah, bayangkan kalau dia tak berpura-pura kuat, mungkin hari ni dia masih mengesat air mata, tutup telinga, tak nak dengar nasihat. Tanda sahabat kita ni sehat, sahabat-sahabat, hatinya sehat. Sebab tu dia suka mendengar nasihat. Walaupun jiwanya sekarang, Masya Allah, sedang penat dalam tangisan semalam yang belum habis lagi. Semoga terus kuat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak apa, walaupun mula-mula kita berpura-pura, Allah akan campakkan iman hidayah untuk kita terus bangkit sebagai hamba Allah yang kuat. Ingat, bila kita pura-pura kuat, iblis ni dia akan segera, kau kuat ke sebenarnya? Macam mana kau nak hidup? Laki kau dah mati. Dulu kau nak pergi pasar, laki kau teman. Ni setan punya kerja, supaya kita berputus asa. Kita hari ini mungkin berputus asa. Sekejap sahabat-sahabat. Ya bang. Oh lupa, sorry. 50 cukup kot. Nanti kalau tak cukup, dapat share-share je. Okay, thank you. Cik Abel telefon, kenalah jawab. Saya minta tolong ustaz, saya hari ni ada maulid ringkas di Surau Darus Saadah. Lepas tu saya tak terbaca WhatsApp daripada ketua muslimat. Dia bertanya, macam mana selawat kita besok ustazah? Akak yang photostat ke ustazah? Tu dia kalau ustazah suruh dia photostat, tak tahu pula nanti dia ambil daripada mana-mana kan. Takut ustazah pula yang tak ready. So tak apa kak, saya buat. Jadinya dah pagi Rabu ni kot, sekejap lagi nak pergi. Bang, boleh tak abang masuk office sekejap? Kat office kan ada mesin photostat. Bila? Lepas abang balik subuh, nanti saya letak buku selawat tu dekat atas rak kasut. Lepas tu abang masuk office subuh-subuh sepi. Ini mesti staff pelik. Masuk office subuh-subuh sepi ini, abang pergi photostat. Photostat. InsyaAllah, mudah-mudahan ibu-ibu yang jual selawat nanti di Surau Darus Saadah, tak ada masalah lah. Dia pun suruh ustazah ambil gambar, pergi masuk dekat grup. Boleh je, tapi macam gitu-gitu nanti. Kan, solatullah, apa benda ni tak nampak. Maklumlah, ustazah yang kak cik ni pun mata dah kecil tengok handphone, ini kan lagi mok cik. Jadi kalau selagi mudah, alhamdulillah, syukur. Tu kadang-kadang kan sahabat dirahmati Allah, apa lagi yang kita tak nak bersyukur kan. Pagi-pagi ustazah mengajar, ustaz bantu. Tapi abang tadi macam minta suruh photostat je. Lepas tu minta lagi, bang dia 3 helai tau photostat tu. Kena cakap elok-elok. Kalau silap cakap satgi kan melayang. Sahabat-sahabat, kena cakap elok-elok. Dia 3 helai. Muka surat pertama abang letak selawat ni, muka surat kedua abang letak selawat ni, muka surat ketiga abang letak selawat ni. So abang stapler. Oh, kena stapler sekali ke? Alah, nak pahala ke tidak? Macam gitu. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan insya Allah. Jadi sahabat kita yang kematian suami semalam, salam takziah. Semoga kelak bersanding di dalam syurga tanpa ada pisah-pisahnya lagi. Kena kuat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tahniah kerana anda masih berada dalam satu halaqah
Raudatul Jannah. InsyaAllah niatkan kebaikan supaya kelak dijemput dalam jannah yang sebenar. Kak Siti Azmahani Mamat pernah melalui kematian suami. Saling boleh memberi kekuatan sahabat-sahabat. Kan bukan anda seorang yang sedang diuji begitu. Di kalangan sahabat-sahabat Latahzan pun ramai ibu-ibu tunggal, ramai balu-balu yang sehingga sekarang walaupun dah berpuluh tahun masih terkenang. Bohonglah kalau kita tak teringat. Tapi kita kan sahabat Latahzan. Kitab Latahzan dah mengajar kita jangan melampau-lampau melayani sedih yang semalam, yang kemarin, yang tahun lepas, yang 50 tahun lepas. Faham ya? Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita tengok. Meskipun hidup penuh derita, namun yang ditampilkan hanyalah ceria. Kena faham, jangan keliru. Mungkin ada yang tak sentiasa dengan kita. Ustazah ni nak mengajar apa sebenarnya? Nak suruh kita jadi orang munafik ke? Sabar dulu, Masya Allah. Kesinambungan daripada sahabat kitab Latahzan masuk kepada Fasabrun Jamil, kita semakin faham flow dia tu macam mana. Penulis berasa malu pada mereka yang mampu bersikap baik-baik saja walaupun keadaan sebenarnya tidak baik. Hakikatnya sahabat, kita sedih. Tapi bila kita bertemu dengan orang, kita disuruh mempamerkan kebahagiaan, tetapi kat mana sandaran kita untuk mengadu segala kesedihan kita? Bukan pada makhluk, tapi pada Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kehidupan yang ditunjukkan seakan-akan tidak ada beban, seperti tidak ada masalah, seolah-olah tidak pernah bersedih. Saya antara macam satu tong sahabat-sahabat dirahmati Allah yang orang mengadu melalui messenger, WhatsApp, sampai kat telinga. Tapi kadang-kadang Ustazah menjumpai mereka, ya Allah Kak, kalau saya duduk tempat akak pun saya tak sanggup nak tempuh masalah ni. Benarlah la haula wala quwata illa billah. Allah bagi pada akak ujian ni sebab Allah tahu akak kuat. Saya nak pinjam semangat akak, saya nak belajar daripada akak. Dia pula pelik. Pasal apa? Ustazah ni akak datang nak minta semangat daripada Ustazah. Tiba-tiba Ustazah cakap macam ni, sungguh saya tabik spring dengan akak. Akak ni tak nampak orang ada masalah. Sebab tu saya banyak belajar daripada orang. Bukan anda belajar daripada saya. Saya banyak belajar daripada orang. Saya kagum. Sebenarnya orang ni tengah sedih, tapi dia sanggup berpura-pura tadi, maka orang lain dapat manfaat daripada dia. Bayangkan kalau dia melayani kesedihannya dengan dulu dia sebagai orang kuat pejabat. Kalau dia tak ada sahabat-sahabat dirahmati Allah, staf bawah-bawah lain semua. Sekejap, apa lagi suamiku ni? Ya bang? Yang Arabnya saja. Yang Ruminya tak ya. 3 muka surat depan saja, belakang tak ya. Penin macam makcik lagi. Yes, okay. Yang Arab dia 3 sahaja, tak ya depan belakang. Kertas banyak kan? Okay, thank you. Bye. Sabar je lah. Ini gadis photostate. Dulu-dulu tunggu Riza STPM kerja dekat photostate. Kerja dekat kedai photostate. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka Ustazah Zai banyak belajar daripada konon-konon. Semua orang kata syoknya kerja macam Ustazah, syoknya macam ni. Orang tak tahu sahabat-sahabat. Orang nampak Ustazah Zai tu macam hebat sangat boleh settlekan masalah orang. Wallahi tidak. Tapi sebenarnya Ustazah Zai yang didatangi oleh anda banyak belajar daripada anda. Bila kita buka minda kita, ya Allah, aku semakin faham, ya Allah. Macam Dr. Maizura lah, dia didatangi oleh orang sakit. Kanak-kanak pula, dia bukan mengaplikasi ilmu kedoktoran yang dia belajar, tapi banyak kali dia share dengan kita sahabat, dapat nampak bagaimana respon ibu ayah bila diuji anak-anaknya sakit. Bukan sedikit, muslimat dirahmati Allah. Terlalu banyak. Macam contoh malam tadi, pukul 4 pagi saya tengok satu messenger. Sahabat Latahzan kita ni sedang berada di ward hospital. So dia minta pandangan Ustazah. Dia sedih tengok orang kiri kanan dia makcik-makcik dah tua, yang tak tutup aurat, yang tak solat. Macam mana cara akak Ustazah nak tegur? Terkadang muslimat, sebab dia didatangi oleh doktor-doktor Islam, dia diziarahi oleh anak-anak keluarganya Islam. Sebenarnya kadang-kadang saat sakit zahirnya tu, kita menambahkan sakit batinnya apabila contoh
Kita pandai-pandai pada dia, sedangkan orang keliling dia tu ada. Kak, sebenarnya cukup dengan akhlak akak mempertontonkan waktu solat, akak solat walaupun dalam kepayahan, dan doakan kebaikan, insya-Allah akan Allah bukakan hatinya. Aku sakit tak adalah teruk macam dia, tapi dia masih sembahyang. Aku tak sembahyang ni. Insya-Allah. Kalau kita sahabat mendatangi dengan mulut leza, kita rasa kita seorang je yang baik, percayalah sahabat-sahabat, orang tu akan menjauh dengan kita. Ini betapa setiap orang Islam kita ni saling berpimpin tangan nak menuju syurganya Allah. Jangan tohmah menuhmah. Jangan ada benci di hati. Wujudkan kasih sayang. Ini yang akan menceriakan hati kita. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. FJ Norafida Ahmad, muka surat 66. Penulis kagum kepada mereka kerana seberapa sakit pun lukanya, seberapa kejam pun dunia terhadapnya, dia tidak melarikan diri. Tidak pula membalasnya. Tidak pula membalasnya. Inilah dia berdamai dengan takdir. Sahabat, ustazah bila diuji dengan apa sahaja permasalahan ujian, kita rasa macam tak boleh nak bangkit dah. Kan? Terduduk, sedih, kecewa. Maka bangkitlah dengan satu kalimah, berdamai dengan takdir. Allah yang nak aku jadi macam ni. Allah yang nak perkara ni berlaku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kepada engkau lah aku kembalikan, ya Allah. Kalau aku lemah, bantu aku, ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mengaku, jangan bongkak, jangan ego. Mengaku aku ni lemah. Kalau kau tak tolong aku, ya Allah, siapa lagi yang boleh bantu? Ya, aku ada suami. Suami kita bukan Tuhan. Ya, kita ada anak-anak. Anak-anak kita bukan Tuhan. Ya, kita ada bank, duit yang banyak. Semua itu bukan Tuhan. Balik kepada Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bahkan tidak juga menceritakan kesusahan hidupnya kepada sesiapa pun. Sahabat-sahabat, semua itu bukan kerana dia tidak ingin menceritakan keluh kesahnya. Bukan. Hanya kerana dia tahu orang lain juga ada masalah. Dia tahu semua orang. Tolong kita faham hari ni sahabat-sahabat La Tahzan. Tolong faham semua orang ada masalah. Jangan kita rasa aku saja ke yang ada masalah ni. Semalam kan pelajaran kita, bukan hanya aku yang diuji begitu. Yes, takkan sama. Hak ni diuji pasal suami, hak ni diuji pasal anak-anak, hak ni diuji pasal kerja. Semua kita diuji. Diuji dengan masalah kesihatan. Masya Allah sahabat. Hanya kerana dia tahu orang lain juga ada masalah, bahkan mungkin lebih rumit berbanding ujian yang dia sedang hadapi pada saat ini. Sebab tu kita kena berkawan, cari circle yang baik. Dalam kuliah La Tahzan ni pun contoh. What? Suami dia baru meninggal semalam, hari ni dia berada dalam majlis ilmu. What? Dia baru dapat berita daripada doktor yang dia kena sakit kanser, dah tak ada harapan nak sembuh. Contoh. Aku ni baru demam sikit 3 hari, tak boleh nak pergi pasar, tak boleh nak masak ni, Allah pun dah berkeluh kesah. Kita tak nampak ke sahabat betapa kawan-kawan kita paksa diri untuk bangkit kerana mereka menerima ini kehendak Allah, berdamai dengan takdir. Kita menipu orang lain dengan membungkus kesedihan kita dengan senyuman. Kan ada kesinambungan dengan kita La Tahzan? Hati sedang menangis, tapi kita disuruh keluar memberi senyuman. Membungkus senyuman, membungkus kesunyian dengan gelak tawa. Tapi janganlah gelak tawa yang mengilai-ngilai, ketawa berdekah-dekah. Nak jalan dengan ustazah dengar ketawa mengilai-ngilai, memang piat je bibir dia tu. Kau dah kenapa? Kau manusia ke Pontianak? Oops, kan? Kenapa jadi orang perempuan? Bahagia-bahagia, gelak, ketawa, tapi jangan mengilai-ngilai, jangan berdekah-dekah. Orang boleh toleh. Tak faham sahabat kalau kita pergi makan kat restoran-restoran, kan? Bahal ni gelak sampai tepuk-tepuk meja. Lelaki ke perempuan? Kan orang confuse. Mana satu muslimah, mana satu Pontianak. Minta maaf ya sahabat, kita kena tak faham. Aku pun gembira juga. Tapi berpada-pada, jangan sampai berdekah-dekah, mengilai-ngilai.
Kalau Nabi tegur cara ketawanya orang macam tu, kenapa kita tak boleh? Allah ya Karim, kesiannya. Kenapa perlu macam tu? Oh ustazah, dia kalau mengilai tu memang dia sedang berpura-pura. Dia sebenarnya sedang berduka. Tapi sebab dia dengar kuliah Ustazah Fasabrun Jamil, so dia mengilai. Ya aku tak pernah mengajar pula, aku jadi pontianak gitu ha. Oh sekian dimaklumkan. Membungkus kesunyian dengan gelak tawa. Boleh, tetapi tidak mampu menipu diri sendiri. Ketika kita sedang ketawa, kita berpura-pura bersukaria, sedangkan hati kita sedang menangis, sahabat. Maka kita nak cakap apa? Aku tak boleh tipu diri aku sendiri. Allah tahu aku sedang sedih. Maka sahabat, ketika kita berpisah daripada gelak tawa itu, tak salah pun kita mengalirkan air mata. Kita bercakap-cakap dengan Allah dalam tangis kita. Orang di luar tak tahu pun yang sedang kita diderita jiwa. Tapi Allah sangat tahu. Macam mana sahabat kalau di kalangan kita ramai-ramai 1000 orang lebih ni, dia bisik kat ustazah, ustazah, saya tak pernah cerita masalah saya pada sesiapa pun ustazah, tak pernah, walaupun pada mak saya sendiri. Sebab saya tak nak mak saya susah. Mak saya dah lama susah kerana saya tak nak mak saya susah ustazah. Tapi saya tak tahulah bila saya jumpa ustazah ni, saya nak cerita ustazah, saya minta maaf. Sahabat, memang saya lemah, saya tak mampu untuk mendepani semua masalah. Orang cerita saya tak sempat nak dengar kadang-kadang. Tapi mesti ada satu perasaan. Nur Aziah Abu Kasim, Rodiah Sharif contoh. Kak Yanti Hamid nak kena ni. Kak Yanti Hamid is naughty. Cuba tengok komen dia. Komen dia gelak sampai keluar air mata, boleh tak Ustaz? Dah gelak dah Ustazah Zaid. Sahabat-sahabat yang biasa dengan Ustazah, dia memang kenal. Ustazah Zaid ni bila gelak tak boleh nak tahan sahabat, insya-Allah lah tak sampailah mengilai berdekah-dekah, tapi dia akan menangis. Ustaz selalu cakap, saya ni nangis ke gelak? Sebenarnya saya tak tahan dah nak macam mana. Aku sepatutnya nak berguling ni, dah memang nak tergelak. Bukan dah nak tergelak, memang dah tergelak. Jadi siapa nangis-nangis, dah lah janganlah gelak lagi. Orang tak faham, Ustazah ni nangis ke apa? Kan Munirah Draman kata Kak Yanti is naughty. Orang baru jangan kata, siapa nama Yanti Hamid tu sampai Ustazah declare dia naughty tu. Alah, naughty Ustazah Zai tu maknanya anak murid paling manja lah. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita rasakan bila dia mengadu, contoh saya sebut Nur Aziah Kasim, Rodiah Sharif tadi kan, bila orang datang pada kita ni, cuba anda rasakan, Cik Rodiah, saya tak cerita pada siapa pun masalah saya ni, tapi saya tak tahu kenapa dengan istikharah saya, munajat saya pada Allah, saya rasa saya nak jumpa dengan Acik, nak cerita masalah saya. Acik boleh tak bantu saya macam mana? Contoh sahabat-sahabat, kita akan rasa macam, dia tak cerita kat orang lain masalah dia, tapi dia cerita kat aku. Apa specialnya aku ni? Aku bukan siapa-siapa pun di sisi dia. Contohnya sahabat, kita rasa macam, subhanallah, dalam ramai-ramai dia pilih aku untuk bercerita. Sahabat, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Kita tak boleh samakan Allah tu dengan kita. Kita makhluk, Allah Al-Khaliq. Never, tak mungkin sama. Tapi nak bagi faham macam gini, Allah pandang kita, hamba-Ku ni sebenarnya sedang derita jiwa, sedang menangis, tapi dia tak bercerita dengan makhluk. Tapi bila dia bertemu dengan aku dalam solat, dalam sujudnya, hatinya sekarang dia termenung, dia bercakap-cakap dengan aku, dia merintih, dia mengadu hanya kepada aku. Sahabat faham tak maksud Ustazah? Allah rasa memang dia betul-betul menuhankan aku, menunggalkan aku. Inilah yang paling aku kena beri perhatian sekali. Hak yang lain tu, dia tak rasa aku ni wujud ke? Dia duk bercerita kat semua orang, meluah dekat Facebook. Contohnya sahabat, kita kena ada rasa macam Ustazah kata, ya Allah Tuhan, aku lemah. Ramai orang mengadu masalah ke aku, tapi aku tak mampu jawab. Inilah kelemahan aku sebagai makhluk. Paling kurang Ustazah mendoakan, permudahkan urusan mereka, ya Allah. Siapa yang hantar messenger dekat sahabat, dekat Ustazah Muzayyanah contoh kan, Ustazah hanya tolong istiqamah mendengarlah tahzan.
Sebab nasihat-nasihat tu ada dalam La Tahzan, ada dalam Fasabrun Jamil. Ustazah tak sempat sayang-sayang nak type panjang-panjang. Saya lemah. Tapi bila kita mengadu pada Allah, sama je Ustazah Zai tu dengan Allah. Ustazah Zai kita tulis panjang-panjang tak jawab pun. Allah pun macam tu juga. Kita doa minta kat dia pertolongan tapi dia tak jawab. Astaghfirullahalazim. Jangan sahabat. Kita ni diracun oleh iblis supaya kita silap faham. Sahabat-sahabat faham tak apa maksud Ustazah? Masya Allah. Hanya Tuhan yang berhak tahu segalanya. Tahu secara perinci perihal perjuangan hidup kita. Kesakitan kita. Setiap laluan yang kita jalani. Kita masih mampu berdiri sehingga saat ini. Kerana kita selalu beranggapan ada impian yang perlu kita miliki. Kita ada impian yang kita nak gapai, nak capai. Selagi kita hidup, teruskan kehidupan. Allah nak kita hidup, sahabat. Ada banyak lagi yang kita belum capai dalam hidup ni. Kenapa kita nak rasa derita, kecundang, kecewa hanya dengan satu yang kita belum capai? Subhanallah, ada cita-cita yang perlu kita capai. Ada keinginan yang perlu kita wujudkan. Dan ada orang yang menyayangi kita dan perlu kita bahagiakan. Ada ramai di kalangan kita kecewa dengan A, marahkan nyamuk, kelambu dibakar. Macam tu kan sahabat. Dia marahkan A, dia marah orang kat pejabat, balik rumah suami dengan anak-anak kena marah. Ni pelik ni manusia macam ni. Kau dah kenapa? Tu bahasa dia kan. Kau dah kenapa? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak ada kena-mengena. Sebab tu macam mana nak latih diri kita. Aku tengah marah kat pejabat, kat rumah aku kena senyum. Sebab senyum tu adalah sedekah. Walaupun saat tu aku, bang hari ni tak larat sangat, tolong bang. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah Maha Kaya. Saya semalam diuji, saya terkejut. Saya tak ada kelas petang, saya meeting dekat office. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya tengah meeting dekat pejabat dengan staf Al-Fawaz Travel. Alhamdulillah sahabat-sahabat, dengan izin Allah, November yang trip saya terkejut mengejut tiba-tiba nak kena pergi November ni. Alhamdulillah semalam penuh sudah settle dah kerja untuk November, tinggal nak terbang saja. Jadi muslimat dirahmati Allah, ada seorang sahabat Kak Nurul Ong, JB Jaringan Harmoni, yang Alhamdulillah kami dah berkolaborasi atas beberapa perkara kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. 22 hari bulan Oktober ni pun saya ada kursus umrah di JB, Masya Allah, dengan Jaringan Harmoni. Jadi dia WhatsApp Ustaz, sebab dia pun tak ada nombor telefon Ustazah kan. Saya minta maaf, nombor telefon Ustazah sekarang ni memang saya tak jawab call, hanya untuk emergency, benda-benda yang urusan family mungkin, yang rapat-rapat urusan family dan sebagainya. Jadi dia WhatsApp Ustaz dia screenshot. Ini nombor Ustazah ke? Dia tanya. Lepas tu Ustaz kata bukan. Tapi gambar profil tu, gambar profil picture Yusniza Yaziz. Anda tengok kan profil picture Yusniza Yaziz, ada muka Ustazah Zai. Yusniza pakai niqab dengan Ustazah Salimah. Tu masa kami ada dekat Mekah, live dengan Ustazah Salimah, Mekah kenangan terindah tu. Itu profil picture dia. Tapi nombor tu bukan nombor Ustazah. Ustaz kata, kenapa kak? Saya dah transfer 1,500. Ustaz baca ni. Tapi Alhamdulillah suami dia tak, macam mana kalau dia nak transfer, lepas tu suami dia kena approve macam mana, saya pun tak faham lah bank-bank ni kan. Jadi sebelum suami dia kata okey, dia suruh tanya Ustaz dulu. Tanya Ustaz, betul ke Ustazah yang minta? Dia guna, sahabat dirahmati Allah, dia kata Ustazah Zai, orang tu kata Ustazah dah bagi dah dekat orang ni nak buat pembedahan, perlukan kos berapa? 6,500. Macam tu lah lebih kurang. Ustazah Zai dah bagi 5,000. Ustazah Zai dah bagi 5,000 dekat orang tu. Jadi tak cukup. Jadi boleh tak top up 1,500 lagi untuk orang ni? Sedap kan? Sahabat, jangan mudah-mudah lah nak percaya. Jangan mudah-mudah nak percaya orang bab duit ni. Tapi kan kita nak cakap jangan mudah-mudah nak percaya. Sahabat-sahabat tahu tak? Dalam pada duka lah semalam, beberapa orang cakap Yusniza kena, Ustazah Zai pun kena. Sebab dia menggunakan nama Ustazah Zai, tapi dia menggunakan gambar Yusniza Yaziz. So sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab tu saya nak marah tapi kena sabar kan. Saya tulis macam ni je.
Walaupun status Facebook saya semalam adalah gambar api, background dia nak menunjukkan di dalam sedang terbakar, tapi kita tetap melayan dengan senyuman. Senyuman tu maksud macam mana sahabat? Kita faham dalam semua majlis-majlis ilmu yang kita belajar, Nabi cakap orang beriman hidupnya takkan meminta-minta. Anda faham Orang beriman hidupnya takkan meminta-minta. Contoh, kalau ustazah betul-betul perlukan, ustazah betul-betul perlukan, ya Allah aku dah terdesak sangat, aku dah tak tahu dah ni. Why not ustazah berdepan terus dengan Kak Ayah Gaus contoh. Kak Ayah ada dekat rumah tak petang ni, saya nak datang. Kenapa ustazah? Ada benda lah Kak Ayah, saya minta maaf sangat, saya minta maaf. Kenapa ustazah datang rumah saya bersungguh-sungguh ni Kak? Kita dah lama berkawan. Saya betul-betul nak sangat-sangat. Saya dah tak tahu nak minta tolong siapa dah. Hati saya ni tergerak nak jumpa dengan akak. Akak boleh tak pinjamkan saya 1,500? Contoh, kita berusaha dengan berdepan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, insya-Allah orang tahu ustazah ni betul-betul tengah terdesak ni. InsyaAllah orang tahu. Tapi kalau dengan ustazah minta tolong top up 1,500 dekat akaun, sahabat bayangkan mujur duit tu semalam tak terlepas. Dan saya percaya dalam ramai-ramai yang scammer ni try, mesti ada duit yang dah terlepas. Mesti ada duit yang dah terlepas. Jadi kalau orang yang biasa follow kuliah ustazah, tulisan ustazah, anda boleh rasa, insya-Allah Allah bagi rasa itu. Ini bukan kata-kata ustazah ni. Ini bukan cara ustazah bercakap ni. Ini bukan tulisan Yusnizah ni. Contoh kita boleh nampak. Sebab tu indahnya ukhuwah yang merapat semata-mata mengharapkan redanya Allah. Saya kesian. Dan kesan kepada kami ni sahabat, hari tu saya cerita Jaja kan, masa Jaja call seorang hamba Allah di Seremban untuk kita pergi ke tempat dia masa ustazah ada program di Seremban tu. Saya cakap dengan Jaja, jom kita pergi. Kan ustazah dah cerita kan, dia call 17 kali sahabat dirahmati Allah, call dia tak jawab. Lalas Jaja WhatsApp, saya nak sampaikan salam ustazah Zai, nak interview, kot ada rezeki akak nak terbang ke Baitullah, adik akak yang recommend. Terus dia call Jaja, saya minta maaf, saya ingatkan scammer. Jaja tu kan anak murid ustazah Zai, mestilah dah sama copy paste dah sehari-hari duduk di sebelah ustazah Zai. Ustaz pun kata, Jaja dah macam perangai sayang dah. Perangai macam mana tu? Memang kena tegas lah sahabat. Kak, kok ia pun akak rasa scammer, akak jawablah telefon saya. Akak jangan terus letak telefon macam tu saja. Kan bila Jaja call, dia jawab tu dia letak. Dia jawab tu dia off macam tu kan. So kita yang tukang call ni stres lah. Kita banyak lagi kerja lain. Nak marah tapi kena sabar. Semalam Hajar Amlah staff kami, ustazah nak tahu tak, Acik ni kita nak bagi tahu dia yang dia dah terpilih, dia akan terbang 3 November. Lulus semua dah kan. Kita nak minta dokumen dia. Ya Allah ustazah, susahnya saya nak telefon. Kenapa? Dia tak nak jawab call. Lepas tu ustazah saya terpaksa lah call nombor satu lagi yang macam-macam. Memang susah lah. Dia memang nampak penat lah dia nak contact orang ni. Lepas tu bila dapat dia kata apa? Minta maaf, saya ingatkan scammer. Senang-senang je ustazah, staff mengadu. Senang-senang je ustazah dia orang nak kata kita scammer. Kita nak kata macam mana sahabat-sahabat? Dunia sekarang, akhirnya orang yang jujur, orang yang buat kerja betul, semua dah jadi sangka-sangka jahat kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tak nak hidup yang macam ni, ya Allah Tuhan. Jadi orang, saya terima kasih pada anda yang bagi nasihat semua. La haula wala quwata illa billah. Anda yang hidup dengan menganiaya orang, kejahatan yang melampau di akhir zaman hanya menggunakan media sosial, anda boleh mengaut keuntungan yang begitu banyak. Anda sebenarnya sedang berperang dengan siapa? Tolonglah. Apatah lagi RM1,000, RM1,000 duit orang yang anda rampas daripada hak orang tu. Bersusah payah dia mengumpul rezeki halal di sisi Allah, anda rampas begitu saja. Ya Allah, saya tak tahu nak kata macam mana sahabat. Wahai orang-orang beriman yang diberi hidayah oleh Allah. Diberi hidayah oleh Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Anda jangan pernah takut hidup atas dunia. 1,000 orang nak datangkan mudarat pada anda, ada cara Allah nak melindungi anda. Ada cara Allah nak melindungi Ada cara Allah nak melindungi anda. Ada cara Allah nak melindungi anda selagi mana anda, yakni semua kita ni,
berpaut kepada tali Allah. Sebab kita hidup akhir zaman ni sahabat, siapa-siapa je boleh kena. Para ustaz, ustazah, mereka gunakan nama untuk saya nak gunakan duit ni. Oh, pandai pula skema-skema entah bangsa apa pun tak maaf sebut kan sahabat-sahabat. Dia kata, saya nak infak dekat akaun ni. Lepas tu yang penginfak dermawan ni pula, orang tu dah bagi nombor akaun, dah nak transfer, dah tengok nama akaun tu bukan nama Ustazah Muzayana. Pasal apa yang percaya lagi? Mudah telefon. Semalam tim khidmat kami pun kena. Itulah Ustazah, nombor telefon tim khidmat ni pun kena. Saya terus telefon Yus. Betul ke Yus ni? Tak Ustazah, tak kak. Yus tak tukar nombor telefon pun. Kenapa? Call lah. Berani call. Kita kenal suara siapa tu. Kan sahabat? Sebab tu kena berhati-hati. RM1 kita punya, kita susah payah cari. Dengan yang halal Allah akan bagi berkat. Kamu dapat RM1 tanpa halal, beraninya kamu nak hidup atas dunia ni. So kita nak cakap macam mana lagi? Pergi rumah dia. Kau ingat kau tahu rumah scammer tu, Ustazah bakar je rumah dia. Tak ada kerja Allah tahu bagaimana nak membakar orang macam tu. Semoga Allah tunjukkan jalan. Allah bagi peluang taubat. Allah bagi peluang taubat. Sahabat-sahabat, peluang taubat bagi scammer yang mengambil haknya orang. Allah boleh ampunkan dosa dia. Tapi selagi mana dia tak pulangkan harta orang yang dianiaya itu, macam mana Allah nak ampunkan dia sahabat? Sebab dia menganiaya orang. Sebab tu orang alim kata dosa kita dengan Allah mudah terhapus dengan taubatan nasuha. Tapi dosa kita dengan orang, menganiaya orang, makcik-makcik, pokcik-pokcik dapat duit pencen, konon saya daripada sekian-sekian, pakcik transfer kat saya RM50,000. Tahu pula orang-orang scammer ni, pakcik ni baru dapat duit pencen, duit segala. Tahu pula sahabat-sahabat. Semoga kita dilindungi. Apa lagi yang kita nak? Rapatkan diri kita dengan Allah. Allah takkan biarkan kita. Sahabat, ada seorang jemaah umrah kita yang golongan OKU sebenarnya. Dia pergi ke Baitullahil Haram mengeluarkan duit tabung haji dia yang begitu banyak. Sebab dia bawa keluarga dia semua menunaikan umrah. Dekat Mekah dia cerita dengan Ustazah. Ustazah, akak diuji. Ketika akak nak bayar package umrah untuk semua ahli keluarga akak, akak dapati duit dalam tabung haji akak, duit dalam bank akak, saya minta maaf, saya tak berani sebut dalam tabung haji ke mana, tapi dia sebut duit dia lah. Sebab dia bayar package umrah tu pakai duit tabung haji dia. Tapi ada duit dia, saya tak ingat sama ada dia sebut tabung haji ke mana, duit dia RM40,000 lesap. Sebab dia terkena dengan scammer. Tapi Masya Allah, dia dekat Tanah Haram ni, dia bercerita dengan Ustazah. Ustazah tak tahu kenapa terkeluar lisan, akak yakin ya, rezeki daripada Allah. Sangat yakin Ustazah, syukur akak sampai kat sini sangat yakin. Kak, semoga menjadi asbab. Kita tak tahu, mungkin ada zakat kita yang tak selesai. Mungkin ada sedekah kita yang kita ujub riakkan. Semoga yang hilang sementara ni Allah gantikan dengan nikmat luar biasa, mengikut caranya Allah yang kita tak tahu, untuk menghapuskan akak. Sebelum tarikh mati kita kak, Allah hanya nak yang bersih-bersih je pada kita. Kita niatkan kak, kalau ada zakat kita yang tak selesai, kewajipan-kewajipan kita ni, dengan hilangnya duit akak tadi tu, Allah bersihkan segala dosa-dosa yang mungkin kita tak perasan buat. Ya Ustazah, akak pun fikir macam tu. Ini kesan ilmu sahabat. 40,000 hilang. Dia boleh berlapang dada dan serahkan kepada Allah. Yang Farah cerita dekat Ustazah dalam TV Al-Hijrah baru ni, sahabat dirahmati Allah, kawan dia habis segala duit dekat bank. Anda fikir orang tak jadi gila dengan macam tu? Dia kumpul hampir seumur hidup duit, habis duit dekat bank. Tapi dengan motivasi, dengan kekuatan, sekarang mencurah-curah rezeki Allah bagi kat dia. Kita tak tahu, ibarat ni tadi penuh dengan air keruh, sekelip mata Allah nak tonggengkan, Allah nak gantikan dengan air yang bersih. Sahabat faham ya? Jadi memang Ustazah sedih kalau macam semalam tu orang guna nama kita. Tapi terus balikkan kepada Allah. Tuhan, Engkau yang jaga aku. Engkau yang jaga semua sahabat-sahabat aku, ya Allah. Kan? Sebab apa? Sebab si durjana itu sedang dimurkai Allah tanpa taubatnya, tanpa pulangkan hak. Macam mana dia nak hidup di alam sana, sahabat? Teruslah hidup dengan bersih. Ambil hanya yang halal, sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Allahumma salli ala Muhammad. Betul-betul anak Azlina Yusof. Takut jadi kita kena hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur. Tak nak ada mudarat. Ilal akhir kita baca saban hari. Termasuklah sekarang ancaman-ancaman skema macam ni. Jangan sampai tak berani jawab call. Sampai nak jawab call pun, ya Allah, ni orang bukan scammer kot. Jawablah dulu. Jangan scammer kot ni. Akhirnya semua orang tak jawab call. Jenuh lah. Apa kegunaan handphone untuk memudahkan? Pasal apa hang tak jawab call aku? Aku ingat ke scammer. Aku nak bagi tahu kau, laki hang accident ni ada kat ujung jalan ni. Hang tak jawab call. Habis dah laki kau dah meninggal dunia dah. Kau tidak tadi kau sempat jumpa dia. Contoh, kita selalu orang call dia scammer. Kalau orang call dia scammer, macam mana? Dah makin sangka buruk dengan orang. Astaghfirullahalazim. Justru kita tidak ada waktu mendengar penghinaan daripada orang lain, cercaan, malah memundurkan semangat kita. Kita hanya perlu buktikan kita mampu melakukan hal yang lebih hebat daripada ini. Ali bin Abi Talib pernah mengatakan, kita pakat-pakat tulis kat Facebook kita hari ini, cara membalas dendam yang paling baik adalah Sayyidina Ali mengajar cara membalas dendam ni, pelik ni. Cara membalas dendam yang paling baik adalah dengan menjadikan diri kamu lebih baik. Masya Allah. Cara membalas dendam yang paling baik adalah dengan menjadikan diri kamu lebih baik. Masya Allah, sahabat. Ustazah kalau ikutkan geram semalam, anak-anak murid yang polis ramai tahu. Buatlah juga laporan semalam. Tapi tak adalah sampai macam, Kak, tuan, saya kan ustazah kepada, kan? Main-main, ustazah ada ramai kawan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mereka yang susah hati. Ustazah buat report segala, adalah step-step yang ustazah dah buat, alhamdulillah, berkat tunjuk ajar mereka. Tapi tak adalah sampai macam stres, tak boleh tidur, siapa yang buat aku macam ni. Yakin Allah Maha melindungi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah Maha melindungi. Adakah kita sudah bersedia menjadi lebih baik? Menjadi seorang yang mengagumkan pada masa depan? Ini supaya mereka yang pernah menghina kita tidak ada ruang menghina kita lagi. Kalau kita terus down dengan kecaman orang, sahabat, orang tepuk tangan, padan mukakan kita. No, kita kena terus bangkit supaya mereka tidak lagi berani bertanya. Kan ada orang, saya sekarang dah tak nak balik kampung, Ustazah. Kenapa tak nak balik kampung? Bila balik kampung, cik tanya bila nak beranak. Kan? Alah, apa susah? Awak jawab je, tunggulah saya mengandung. Ustazah, saya dah jawab lah. Mana nak beranak, tak mengandung lagi. Tunggu saya mengandung lah. Lepas tu minggu depan balik kampung lagi, dia tanya bila nak mengandung. Kan? Sibuk lah Ustazah tanya. Lah, kenapa? Relax je, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita layan dengan kebaikan. Percayalah nanti dia penat nak bertanya lagi. Kan? Apa salah sekarang ni suami macam tu? Suami asyik outstation ke pasang cawangan lain? Tanya je Ustazah. Kita balik kampung tak dengan suami, sibuk tanya. Sahabat dirahmati Allah, akhirnya mereka tidak berani bertanya lagi. Kerana kita menjawab dengan kebaikan, bukan dengan dendam. Subhanallah. Jangankan bertanya, sekadar menoleh ke arah kita sahaja dia tidak mampu. Sebab apa? Sebab hari-hari kita layani dia dengan kebaikan. Kalau kita layan dengan keburukan, dia lagi syok, sahabat. Macam kita ni sedang ada bara, dia tuangkan minyak gas. Faham ya? Sebab setan yang melaga-lagakan ni, setan. Kita ini hebat apabila kita mampu memikul beban yang begitu berat. Kita ini hebat apabila kita mampu menyeka semua linangan air mata dengan senyuman. Allah, sayang-sayang sekalian. Kita sedang mengalir air mata. Kita seka air mata kita dengan senyuman. Paksa diri, insya-Allah Allah bagi anda kuat. Kita ini hebat apabila memilih diam membisu di depan manusia. Namun secara diam-diam khusyuk menadah doa pada Yang Maha Esa. Tulis sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah best lah kata-kata ni. Masya Allah. Kita ini hebat apabila kita mampu memikul beban yang begitu berat. Kita ini hebat apabila kita mampu menyeka semua linangan air mata kita dengan senyuman. Kita ini hebat
apabila memilih diam membisu di depan manusia, namun secara diam-diam kita khusyuk menadah doa pada Yang Maha Esa. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, fasabrun jamil, sabar yang indah, ini sangat indah. Kita dinasihat oleh para masyaikh, guru-guru kita, oleh nasihat-nasihat yang indah. Jadilah hati yang sehat, yang suka menerima nasihat. Subhanallah, besok insya-Allah kita sambung perkara yang ketujuh. Jangan seperti biasa. Ni apa benda pula dia nak cakap kat kita ni? Tunggu esok. Kalau ada yang pertama kali di kalangan kita yang menonton, biasa je kadang-kadang buka buku 7. Saya tak dapat notification lah Ustazah. Saya pun tak reti macam mana nak bagi that notification tu muncul kat anda. Kan? Jadi pukul 7 suku, paling lewat sebelum 7.30, anda buka je page Ustazah Muzayyanah. Saya bukan orang alim, sekali lagi. Kenapa saya selalu ulang? Memang saya bukan orang alim, tapi saya suka membacakan buku-buku yang hebat isinya, yang Ustazah rasa termotivasi, rasa rugi kalau Ustazah baca seorang-seorang, nanti dia jadi basi. Nasihat-nasihat motivasi nanti dia jadi basi kalau buat seorang-seorang. Jom kita saling mengumpul kekuatan, doa mendoakan. Sekali lagi, anda hebat. Yang sekarang sedang diuji, tapi makin mendekat kepada Allah yang tahu anda sebenarnya kuat. Maka cari kekuatan dalaman anda, itulah dia hablum minallah. Takbir, Allahu Akbar. Orang utara sihat, cepat-cepat daftar daurah kitab dan dina di Menara Al-Uqsa pada 25 Oktober malam, insyaAllah. Dari 6.30 petang sampai insyaAllah 10 malam, kita akan together. Kita menamatkan buku 40 hadis jalan ke syurga. Acana nak daftar Ustazah? Ya Allah, kan ada Ustazah Muzayyanah pin biru kat bawah tu. Klik, anda akan nampak WhatsApp number dia. Okay, seat dah tak banyak sahabat-sahabat. Kami sedang bekerja ke arah ini sebab memang insyaAllah the best. Kebabum, tak sampai meletup jadi bom lah. Hari ni 2,000 orang lebih ke yang menonton. Masya Allah, semoga semuanya dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah reda, itulah yang paling penting. Allah reda pada kita. Apa gunanya redanya seluruh makhluk kalau Allah tak reda pada kita? Ya Rab, bantu kami untuk membersihkan hati-hati kami daripada segala sarang mazmumah. Bantu kami mendapat kekuatan untuk menggantikan yang mazmumah itu dengan mahmudah, yang Allah puji. Ampun maaf zahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.